Nahnu nakhussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Wa rabatna 'ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata. Tujuan saya menyampaikan ialah untuk mengingatkan mereka bahawa peranan ekonomi penting. Merentas semua soal ini adalah isu nilai, isu akhlak. Dalam konteks itulah saya bawa ayat Al-Quran dari surah Al-Kahfi. Itu dengan maksud memohon penjawat awam bekerja sebagai satu pasukan dan jangan meninggalkan. Semua ini harus berpaksi kepada keimanan dan jaga nilai dan akhlak. Seperti mana pengalaman yang disebut dalam surah Al-Kahf. 7 pemuda yang menyelamatkan diri dari kebobrokan sistem syirik, kebajatan, kezaliman di luar. Allah menceritakan, akan kuceritakan kisah yang benar. Ini saya kaitkan juga dengan penafsiran sejarah dalam Quran, Quranic interpretation of history. Bukan tarikhnya, bukan tempatnya, tetapi message-nya itu mengenai pemuda yang teguh iman, kental semangat mereka dan ditambah diselamatkan dan ditambah petunjuk kepada mereka. Innahum fityatu amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. 2 kali saya tekankan. Kenapa terpahat di sanubari mereka? Keyakinan tentang Allah yang menjadikan langit dan bumi, seterusnya. Pengkritik dan sebagainya. Harus lihat konteks itu. Kalau maksud itu nak dipertikai, tidak adil. Saya tahu mulanya Ustaz Azhar Idrus mengupas berdasarkan soalan yang tidak menjelaskan apa-apa. Jadi jawapannya itu agak keras. Tujuan orang yang menyampaikan pidato itu agak mengelirukan dan mengatakan orang-orang ini tidak beriman. Padahal dalam ucapan saya 2 kali saya tegaskan dan mengulangi ayat Quran tentang orang yang beriman. Baik. Saya sebut juga tentang kisah yang sebenarnya di dalam The Golden Legend, ya. Tidak dalam Bible, itu betul, tetapi dalam kitab mereka, kitab yang dianggap sahih dan muktabar bagi orang Kristian, ya. Dan menjadi teks yang penting pertama di kalangan Orthodox Church yang kemudian tersebar di seluruh dunia Kristian. Seperti mana saya sebut dalam Quranic interpretation of history, bukan tarikh, bukan tempat, tetapi kisah yang ditekankan tentang anak-anak muda yang kuat imannya, menolak syirik, menolak kezaliman. Boleh. Pada masa itu, Maharaja atau Emperor Decius Romawi yang bawa pahaman syirik, menyembah berhala, dalam keadaan, dalam satu kisah, orang sudah pun beriman yang mengikut Nabi Isa, Nabi Allah Isa alaihissalam. Tetapi seperti mana dikupas dulu banyak kitab lama juga, ya. Ada yang mengatakan ini zaman Nasara, termasuk Ibn Kathir. Ada yang tidak bersetuju, ya. Jadi saya hanya menyinggung tanpa mengatakan ini satu konteks yang sahih selain daripada kupasan Al-Quran. Istilah saya gunakan juga sekali Kristian, sekali Nasara. Janganlah umpamanya terus mengutuk sebenarnya benda ini tidak benar dan palsu. Tak betul. Sebab Majlis Fatwa Mesir, Jordan mengiyakan istilah itu kerana apa? Nasara disebut dalam Quran, Al-Masih disebut dalam Quran. Nasara daripada Nazaret, nama tempatnya, Al-Masih. Dan terjemahan Al-Masih dalam bahasa Yunani itu Kristus yang dijadikan Kristian. Jadi janganlah hukum saya mengatakan saya menganggap Kristian itu yang Trinity. Saya maksudkan Kristian itu agama yang beriman dan tunduk kepada Nabi Isa alaihissalam. Jangan hukum saya hal yang saya tidak sebut. Itu saja. Apa baiknya? Saya lihat kupasan menyeluruh. Tapi janganlah menyerang. Ya.
Ada yang mengatakan kita jangan mengutuk ulama, betul. Dan sebab itu saya tidak bersetuju. Selain daripada singgungan politiknya itu, kita berhak mempertikai. Tetapi beberapa kupasan ahli-ahli Ustaz PAS ni, saya anggap agak keterlaluan. Tak payahlah kita bergaduh dalam soal ini sebab menjatuhkan hukum tanpa meneliti. Ya. Mungkin lulusan Azhar, betul. Tetapi tidak semestinya tepat kupasan itu. Banyak hujah-hujah yang dikemukakan. Dan saya harap dengan satu budaya wacana yang baik, banyak kupasan. Bagi saya yang positif apa? Jarang sekali ayat-ayat Quran dibahas begitu meluas. Dan ini perkembangan yang baik. Itu semasa saya diangkat sebagai Perdana Menteri, di antara buku yang kebetulan pertama yang diedarkan secara meluas ialah kupasan marhum Syekh Taha Jabir Al-Alwani, iaitu adab berbeza pendapat, ikhtilaf dalam Islam. Saya minta dibaca, kerana ada dia punya kaedah-kaedah untuk berbeza pendapat. Selain daripada yang akan dikemukakan mulai tahun depan insya-Allah, iaitu tentang Matan Arba'in Imam An-Nawawi, hadis 40, yang saya minta semua pelajar Islam di sekolah membaca dengan syarahnya sekali, dengan maksud meningkatkan mutu kefahaman masyarakat kita tentang Islam. Dan ini julung-julung kali dilakukan, cuba kita laksanakan sekarang. Perkembangan yang saya anggap sangat positif dalam soal polemik dari surah Kahf, itu bagi saya adalah wacana yang meluas, ramai yang bahas, tetapi lebih penting semua harus baca dan memahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.